kalangan kaki tangan, bukan kaki tangan saja, tapi penduduk di Sarawak, di Malaysia ataupun seluruh dunia menghadapi COVID tu. Jadi mungkin ada yang stres tertekan. Jadi kerana untuk kita memahami dulu apa itu stres, jadi saya nak kongsi bersama dengan semua rakan warga kerja Jabatan Hutan, iaitu stres merupakan satu tekanan, adalah tindak balas daripada fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Maksudnya, ia berlaku sama ada secara spontan ataupun dirancang oleh kita. Bila berlakunya perubahan sesuatu yang kita tak jangka, maka timbullah stres. Kalau di tempat kerja, stres di tempat kerja hasil tindak balas antara persekitaran kerja, beban kerja, keadaan organisasi, keupayaan pekerja, faktor sosio-budaya dan faktor pribadi. Maksudnya, apabila kita berada di sesuatu tempat kerja, persekitarannya boleh mengganggu pemikiran ataupun emosi seseorang. Di mana sekiranya tempat tersebut terlalu sempit, kotor, mungkin menyebabkan seseorang itu stres juga. Malah beban kerja juga. Kalau beban kerja, tugas yang diberi oleh kita punya ketua jabatan ataupun penyelia tidak dapat di-cope oleh kita, mana kita akan merasa stres selepasnya. Sebab mungkin kita tidak mampu menidak pada bos, oh saya siap mengolah kerja tu. Saya siap, tapi kita kerana kita nak mengolah kerja yang diberi oleh bos, kita paksa nerima, tapi bebannya kita yang menanggung, jadi kita rasa tertekan. Malah keupayaan pekerja jugalah. Mungkinnya si mampu tahap yang diberi tugas, ambil contohlah, peranan tugas 41 diberi kepada tugas 27 ataupun 19. Sebab beban kerja tersebut, kemampuan menyebabkan Nyasik mampu untuk melakukan tugas yang diamanahkan. Jadinya rasa stres, kadang-kadang Nyasik mau madah dengan bos bahawa kami itu stres kerana hormat bos. Okay? Mungkin juga disebabkan faktor pribadilah. Masalah di rumah, masalah dia dengan hubungan isteri, anak, dimbaknya ke pejabat. Apabila kerja bertambah, makinlah Nya merasa stres lah. Jadi ia merupakan satu orang yang dialami oleh setiap manusia di mana-mana tempat lah, asalkan kita tu mampu untuk menerima atau tidak. Stres tu nya boleh berlaku tiap-tiap hari. Semestinya menyakitkan hati. Stres tu boleh menjadikan kita lebih motivasi dan energizer, dan kalau yang stres tahap kronik boleh menyebabkan masalah sosial yang akan berlaku. Maksudnya perkara seharian kita tu apa yang kita polah setiap hari. Kalau di pejabat kita mengolah kerja, let's say kita mengolah kerja di bilik, tiba-tiba air tertumpah di atas meja kita, ia boleh menyebabkan stres juga. Tengah kita mengolah kerja, ada rakan kita ketawa bising buat di luar bilik kita pun boleh menyebabkan kita stres juga. Tapi stresnya semestinya menyakitkan hati, cuma membuat kita rasa macam bengang sekejap. Jadi untuk stres sederhana pula, maksudnya apabila kita menerima tugas, selepas kita melakukan satu tugas, kita break dengan bos terbalik, kita mendapat teguran yang membina. Mana teguran tu, kalau kita dapat menerima, walaupun ia stres, tapi ia boleh memberi motivasi kepada kita supaya kita lebih mempertingkatkan lagi, kita pun macam ni kita melakukan tugas yang dimau oleh bos sebenarnya. Ambil contoh kalau kita di pejabat, kita buat satu projek, tiba-tiba bos suka dengan cara kita mengolah, yang madah, oh salah cara tu. Tu si betul tu. Jadi walaupun kita dah mengolah yang terbaik untuknya, tapi bos rasa ia belum lagi terbaik untuknya, kita nerimanya sebagai positif supaya ia bertindak sebagai motivasi dalam kita pun tugas kerja kita dan menjadi kita lebih bertenaga. Okey? Dan kalau yang menyebabkan masalah kesihatannya ialah peringkat kronik. Maksudnya peringkat kronik apabila seseorang itu merasakan benda tu memang membebankan emosinya hingga Nyasik mampu untuk mengawalkan lagi perasaannya hingga ia mungkin rasa murung, marah dan tidak puas hati dengan seseorang. Okey, stres tu boleh dipecahkan kepada beberapa perkara. Pertama ialah jenis stres, kedua kategori stres dan ketiga ialah punca stres. Okey, untuk jenis stres nya terbagi kepada tiga. Pertama ialah eustress, iaitu stres positif. Eustress bermaksud satu bahasa daripada Yunani. Eu adalah berarti akar
bermaksud baik. Disambung dengan stres, jadi eustress. Eustress berarti walaupun yang stres tapi perkara yang baik. Sebagai contoh tadi, apabila kita melakukan tugas dan menerima teguran daripada bos, sama ada cara bos yang negur secara mungkin dia marah ataupun cara dia lembut, terpulang pada macam mana kawalan bos itu, jadi terpulang pada kita untuk menerima secara positif atau tidak. Itu yang dinamakan new stress. New stress pula ialah stres yang semula jadi, yang berlaku setiap hari. Di rumah ambil contoh, kalau kita tengah masak, tiba-tiba gas habis. Ayah boleh menyebabkan kita stres juga. Kita bergaut nak masak, anak lagi nangis di luar ya. Jadi, ya boleh menyebabkan kita stres juga. Kalau di pejabat, tengah kita buat kerja, tiba-tiba ada cleaner, vacuum kita pun menyebabkan kita stres juga. Tapi, ia merupakan stres minimum. Jangan sampai kita terbawa-bawa untuk marah. Karena ia tugas yang mungkin ngasih tahu kita tengah bekerja, melakukan sesuatu, cleaner yang buat pembersihan tanpa memberitahu kepada kita. Cara terbaik kita memaklumkannya, boleh si kakak, lepas tu kita bersih, kami pergi mula kerja. Ayah boleh menghindarkan kita pada saya. Jangan terus kita marahnya. Sebab mentaliti seorang bawahan tu berbeza daripada mentaliti seorang pegawai. Jadi bila kita nak menegur seseorang, jangan terus kita marah terus. Ya, mungkin menyebabkan kita stres. Orang yang dimarah pun stres juga. Okay? Yang ketiga, distress. Distress tu paling kritikal lah Datuk. Distress tu menyebabkan kita rasa traumatik yang kita terbawa-bawa sampai berbulan-bulan. Ada yang sampai kemurungan, ada kesedihan, ada yang menyebabkan orangnya dah siapa berfikir lagi perlu ubat, perlu diberi sokongan yang kuat oleh seseorang. Mana distress tu kalau boleh jangan berlaku di pejabat kita lah. Kerana ia boleh menyebabkan prestasi pejabat kita akan menurun. Okay, dari segi kategori stres pula, ini ada terbagi kepada dua. Stres angkut dan stres kronik. Stres angkut bermaksud fight or flight. Maksudnya tindak balas secara tiba-tiba. Okey. Contoh sebagai stres angkut apabila berlaku sesuatu, ambil kata kita berada di satu kawasan yang mungkin ada jam. Kita nak tempuh jam atau mungkin kita mau stres, kita relax dulu sikit tempat biar jam ya habis dulu. Bawa kita pergi tempat ya. Mungkin tak rasa mau melawan rasa jamnya, kita teruskanlah. Jadi kita rasa stres dalam kereta lama berjam-jam nunggu. Ya merupakan stres angkut. Ya berlaku dalam tempoh yang singkat sahaja. Jadi stres kedua ialah stres kronik. Maksudnya stres kronik yang sama dengan distres tadi, ia akan berterusan. Selalunya berlaku pada sesetengah seorang yang tidak dapat mengawal emosinya yang kira tahap kritikal. Okey? Yang ketiga pula ialah punca stres. Stres boleh berlaku di mana-mana, sama ada di luaran ataupun dalaman kita. Apabila kita mengalaminya di luarannya, mungkin gangguan yang ada berlaku di sekitaran kita. Ambil contohlah, bunyi bising, keadaan bilik terlalu sejuk, kerja tak habis-habis lagi, ia merupakan gangguan luaran. Dari dalaman pula ialah dari konektif kita, iaitu pemikiran kita. Macam mana kita nak mengawal pemikiran kita terhadap sesuatu perkara. Ambil contoh kalau kita melakukan sesuatu tiba-tiba staf kita buat bising. Kita terus beremosi, terus marah. Sebab kita tak menggunakan perasaan lagi, cuma kita ikut kehendak hati kita. Di mana apabila berlakunya benda yang tidak diingini itu, kita terus nak marah, terus nak melepaskan sesuatu kepada rakan sekerja kita. Sedangkan kita si tahu apa yang diketahui oleh rakan kita di luar ya. Jadi cara yang terbaik jika berlaku dalam konektif pemikiran kita, jangan sekali kita terus nak marah. Yang penting jangan marahlah. Kita jumpa kawan, kita boleh join sekali mula kerja ataupun kita join sekejap dengannya. Kita relax kerana kita dah stres dalam bilik, kita join sekejap dengan sidak ya. Jangan rasa benda ya dapat dikongsi bersama. Okey? Jadi untuk stres pekerjaan nya boleh melibatkan banyak perkara. Sama ada faktor kerja, peranan organisasi, perkembangan, hubungan di tempat kerja dan struktur budaya organisasi. Okey? Kalau dari segi faktor kerja, nya terbagi kepada 3. Pertama, beban kerja, persekitaran dan kepelbagaian kerja. Maksudnya apa tugas yang diberi kepada kita, kita tak mampu untuk melakukannya. Ia merupakan satu stres sebenarnya. Persekitaran kerja pula ialah
condition di dalam bilik kita kerja lah. Kalau bilik yang luas, wangi, kita akan rasa fokus dapat melakukannya. Kalau bilik tu kotor, banyak habuk, mungkin ia boleh mengganggukan sistem pekerjaan kita. Yang kedua ialah peranan organisasi. Kadang-kadang ketidakjelasan kerja ataupun tahan tanggungjawab tu nampak berlaku di jabatan kita lah. Apabila bos kita beri kerja, si clear, cumanya main WhatsApp aja. Kau settle kerja tu, aku mau hari tu. Tapi apa yang perlu step dalamnya si pernah dipadah oleh bos kita. Jadi kita pun rasa tertekan. Bila kita dah mula siap kerja ya, jumpa bos, bos marah lagi. Salah cara tu si betul. This mean ada miscommunication yang tidak jelas apa yang perlu dipolah. Faham sih? Oh, kita semua faham? Faham. Okey. Okey. Yang ketiga pula perkembangan kerjaya. Kadang-kadang stres apabila seseorang yang rasa kerjaya si menjaminkan kerjaya hidupnya. Mungkinnya pekerja kontrak sahaja. Dia beri tugas banyak tapi hanya sebagai kerja kontrak. Rasanya si berbaloi malah kerjaya. Jadinya rasa tertekan juga. Termasuk ketidakpuasan hatinya bekerja. Di mana kerja yang diberi bukan minatnya. Minatnya untuk melakukan itu si diberi tapi kerja yang bukan diminatnya diberi ya boleh menyebabkan stres juga lah. Jadi tempat kerja pula macam mana hubungan penyelia, rakan sekerja dan pekerja bawahan boleh menyebabkan stres juga. Karena penyelia mungkin ada sikap penyelia tu nya double standard. Nangga orang tu dari luaran terus si mau rasa orang tu si bagus kerja. Sedangkannya seorang kerja yang profesional. Kita rasa ni tu si bagus. Kita nangga secara luaran saja. Mungkin benda tu boleh menyebabkan berlakunya stres pada pekerja kita. Dan juga rakan sekerja macam ni hubungan kita dengan rakan sekerja. Jangan sekali kita tu nak membulikan kawan lah. Karena salah satu cara untuk orang stres adalah kita si hormatnya sebagai kawan. Termasuk juga pekerja bawahan. Kita sekali ngarahnya aja. Macamnya kerja tu kita ngarah-ngarah. Sedangkan kita situ perasaannya, kelelahannya nak membersihkan tempatnya mengikut tempoh masa yang dimau oleh kita. Sedangkannya ada tempoh tertentu untuk melakukan kerja ya. Ya kita boleh ingatlah kerana ia boleh menyebabkan stres kepada orang-orang bawahan. Dan yang kelima ialah budaya struktur organisasi. Macam ni pengurusan pihak atasan dengan pengurusan bawahan. Macam ni caranya memberi arahan tugas. Adakah pandukan rasa atau kuku besi? Kita kontrolnya semua supaya mendengar arahan kita aja. Sedangkan kita pernah mendengar pendapat tidak. Ya bahaya. Kadang-kadang berlaku di jabatan mana-mana jabatan apabila pihak peringkat atasan yang memberi arahan tanpa mengenangkan perasaan orang bawahan akan menyebabkan orangnya stres juga. Menyebabkannya si turun kerja. Nya akan datang akhir. Sebab ialah kenapa nya si suka cara kita mentadbirnya. Mungkin nya si selesa cara kita mentadbirnya. Ya salah satu puncanya juga lah. Yang kedua adalah cara komunikasi. Mungkin kita antara kita tu memang terror berbahasa orang putih lah, kakak orang putih. Bila ambil arahan dengan orang bawahan, kakak orang putih juga. Orang yang entah apa pasti faham apa disebut kita. Ia menyebabkan stres juga kepada orang bawahan. And then bila orang bawahan nak madah sesuatu, nya si faham apa di madah kita, lain di bolahnya kita pun marah juga dengan orang bawahan si ikut apa di maunya. Ya mungkin berlaku juga bila ada komunikasi breakdown. Menyebabkan kita si faham apa di maunya, nya pun si faham apa diminta olehnya. Okey? Jadi bagaimana anda sekarang? Adakah rasa tertekan atau tidak bila berlaku situasi macam ni? Adakah rasa tertekan? Tertekan. Ada. Apa contoh? Boleh ambil contoh tertekan tidak macam ni? Okey, saya Hajah Fatimah. Tertekan sebab biasanya kita deal dengan orang, staff minta nanya nak kak, gini tu kayu tu nak ditangkap apakah kita berkelakar dalam WhatsApp ajak basi berdepan. Jadi kita masalahnya kita nak express begini, kita maunya benar-benar maulah kerjaya. Betul. Yalah zaman kena tok lah masa MCO tok lah. Macam kita rasa bila WhatsApp ya si atau berbaloi baginya si faham, kita call-nya lah. Explain dengannya, walaupun siapa jumpa kita call. Karena ada certain orang tu mau berjimat dengan telefonnya, si mau ngabis kreditnya. Biarnya WhatsApp, yang mau free. Sedangkan berdaya urgent, kita kadang-kadang kita korbankan sesuatu untuk supaya pastikan berdaya berjalan. Jadi muntak nak elaknya si stres, kita call-nya lah. Call-nya. Baru tak tahu jalan penyelesaian apa di maunya.
Mungkin kita WhatsApp, kita si paham, nya pun si paham apa diarah olehnya. Okey? Jadi, terima kasih. okey, jadi kami tu sebenarnya kalau kita berjumpa secara berdepan, saya ada borang namanya tafsiran skor punca stres, depression, anxiety and stress scale. Yang maksudnya adalah salah satu cara kaunselor untuk menanggar tahap seseorang itu sama ada stresnya tinggi, rendah ataupun sederhana. Ujian saringan berbentuk 21 soalan lah. Mungkin kelaklah lepas kita COVID tu saya akan berjumpa dengan kita semua lagi, cuba nanggar test, menguji tahap ni kita pun stres ya. Yang memang amat berguna sebenarnya kepada kita. Kalau level Mekah ya dikira antara level 7 ke 9 nya boleh dikira sebagai kronik lah. Yang paling rendah 1 sampai 3 ya mungkin semula jadilah kita berhadapinya tapi kita berjaya menanganinya. InsyaAllah lah kelak mungkin lepas COVID nanti kita boleh share ya, pun soalan ya, 21 soalan boleh di-share dengan kita orang. Tapi pada the end of kami pun slide ada sikit link ya, kita boleh berhubung dengan Sidak Jabatan Kesihatan Sentosa dan ia boleh menilai stres kita secara online. Ia akan maklum balas kita melalui email. Kelak kami meet kita lah. Waktu tu kita pergi nangga apa perjalanan stres yang berlaku dengan hidup kita. Okey? Okey, tanda-tanda stres nya boleh berlaku pada 4 perkara lah. Kognitif maksudnya pemikiran kita. Emosi pula ialah macam ni kita pun perasaan nak kawal ekot atau si. Yang ketiga tingkah laku dan keempat fizikal. Okey. Dari segi kognitif ya, apabila itu seseorang ya berada dalam keadaan stres, kita dapat lihat dari segi apa yang telah berlaku terhadap dirinya lah. Pertama, mungkinnya selalu malah kesilapan tugas yang diberi. Yang kedua, nya mudah hilang tumpuan, si fokus dengan apa yang diolah. Yang ketiga ialah nya si berani mengolah keputusan, sedangkan nya pegawai 48 ataupun 54, tapi si berani ambil keputusan. Dia takut untuk ambil keputusan, sedangkan nya layak untuk ambil keputusan. Ia mungkin berlaku stres terhadap dirinya, mungkin nya si yakin dengan dirinya, nya sebagai seorang ketua jabatan. Dan mungkin orang bawahan, nya walaupun nya bukan membuat keputusan, tapi ada kepakaran dalam satu bidang. Jika nya si beri jawapan yang betul, takut nak beri jawapan, mananya ada sesuatu yang berlaku dalam pemikirannya takut, mungkin jawapannya dimarah oleh bos ataupun mungkin jawapannya salah. Tapi sedangkan jawapannya betul. Sebab apa? Mungkin nya berlaku prosesnya yang stres yang berlaku dalam dirinya. Yang kelima ialah fikiran negatifnya sentiasa berasa negatif. Walaupun orang tu kelakarnya, mujinya, nya akan mikir orang tu nganu aku, orang tu nak cari pasal aja. Sedangkan berdaya untuk teguran yang membina. Mungkin ia berlaku terhadap seseorang. Ya dari segi pemikirannya lah, terganggu pemikiran sama adanya memproses, menerima saja positif ataupun negatif. Dari segi emosi pula ialah sedia maklum kita memang diakui setiap manusia tu memang ada rasa bimbang, murung, marah, benci, gembira, cemas, bosan. Mesti ada kita melalui semua situasi emosi ialah. Cuma apa yang kita rasa bila berlakunya stres ialah seseorang itu mudah tersinggung. Kehilangan keyakinan diri, raut wajahnya pun si ceria, selalunya senyum bila tiba-tiba bila dia temu di jabatan, nya pandai rasa masa muka, si mau bertegur dengan kita. Sedangkan dia selalunya lah happy go lucky pun orang. Ya, dia mungkin berlaku emosi terhadap dirinya lah, rasa hati atau perasaannya terganggu. Nya cepat rasa bosan, ada juga rasa kesunyian. Sentiasa rasa sunyi walaupun temannya banyak. Tapi nya rasa dirinya sunyi aja. Ada sesuatu yang mengganggu dalam pemikirannya. Ya menyebabkannya stres juga. Okey. Dari segi tingkah laku pula, kita boleh lihat perubahan tingkah laku yang mendadak. Di mana selalunya nya sentiasa relax tiap jalan, tiba-tiba perubahannya nya datang lewat kerja. Kadang-kadang nya terlalu awal datang, kita mengejut, heran selalu datang pukul 7.30, tiba-tiba datang 6.30 di pejabat. Ya mungkin meragukan kita, ya mungkin menyebabkan stres yang berlaku. Yang ketiga pula ialah nyasi berehat waktu time rehat. Mungkin dah 2 jamnya kerja, nyasi mau rehat sentiasa maulah kerja daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari, non-stop kerja. Non-stop kerja ya menyebabkan kita heran, nyatuk robot kah apa? Jadi kita kena fikir jugalah kenanya macam ya. Okey. Yang keempat ialah nyasi melibatkan diri dalam bidang aktiviti sosial di jabatan.
nya rasa si mau nak join macam-macam apa-apa aktiviti lah, nya rasa si perlu. Sedangkan berdaya ialah sosial untuk nya dengan rakan-rakan. Okey. Yang keempat yang kelima, keenam, ketujuh tu nya lebih kepada tingkah laku yang nya gelisah, menyendiri ataupun cimok makan lebih ataupun kurang. Sama adanya hari-hari makan aja kerjanya ataupun nya cimok makan tu sampai kurus badannya, ya menyebabkan emosinya terganggu dan tingkah lakunya melakukan bendaya sehingganya rasa dirinya si berbaloi untuk makan apa-apa, ya menyebabkannya rasa stres. Okey? Jadi dari segi fizikal pula ialah seorang itu nya rasa mudah sakit. Sakit ataupun peningkatan berat badannya ataupun penurun berat badannya. Badannya makin naik berat badannya ataupun nya makin gemuk. Ya berkaitan dengan tingkah laku tadilah, nya makannya, caranya makan, nya rasa nak makan aja ataupun nya terus mau makan lagi. Okey? Dari segi perkara lainnya nya rasa lesu juga. And then penampilannya, doloknya sentiasa kemas, tiba-tiba balik turun kerja, sip mandi pagi. Memang sip bau wangi lah. Bau masam badannya. Sebab apa? Mungkinnya terganggu pemikirannya apabila nya rasa stres. Dan yang paling hebat adalah gangguan nafsu seks adalah ada mungkinnya si ada minat nak mula seks dengan isterinya kah, suaminya kah, oleh kerana nya terlalu tertekan ataupun stres. Dan yang terakhir adalah mudah datang penyakit. Seseorang yang rasa sakit ya, kita mau nanggar lah. Nya tu kena sakit. Jadi sebagai kita orang di office ya, rakannya, kena nanggar juga akanlah kenanya sakit. Jangan dibiar aja. Ada jenis yang kita tu katinya lah siap kata sejak staff ya. Nya pun hal. Sedangkan ya rakan kita karena kita boleh bersifat macam ya, karena kita mau tahu sama adanya mengalami gangguan fizikal dalam stres atau tidak. Okey? Jadi sebelum kita nak nanggar tu, tanya kita orang adakah faham sih dengan apa dia explain gamit dia? Faham. Faham. Sama faham. Faham. Ni berlaku Faham. pada 4 Faham. ya? Faham. Faham Faham. Okey. Okey. Cuba kita renung dalam masa 5 saat aja nanggar gambar tu. Mun benda tu berpusing, makna kita ada mengalami stres. Cuba tak renung dulu gambar ya. Sekiranya slow jap movementnya, bermakna kita ada stres tapi tahap yang minima ya, boleh kata orang semula jadilah. Tapi bila benda tu berpusing terlalu cepat, bermakna stres kita berlaku ya memang tahap sederhana ataupun tinggi. Cuba kita renung sama-sama gambar yang. Mula-mula pusing perlahan tapi selepas dia berhenti macam ni oh. Okey, makna ya bagus. Makna ya menunjukkan positif terhadap kita lah. Mana benda ya kita dapat mampu mengawal benda ya dengan macam ni cara kita mengawal diri kita ya, emosi kita. Kita sih terus nak marah, kita relax saja. Mungkin ada cara kita mengenalinya, mungkin kita rasa simuk memikirkan benda ya sebagai beban dalam hidup kita. Walaupun mula-mula tak anggap memang stres, tapi lama-lamanya akan berhenti. Sebab apa? Ia boleh mengawalkan emosi kita. Faham itu salah satu cara membantu kita untuk memastikan kita tak stres kesi. Jadi sebelum kami nak teruskan slide ya, kita nanggar dulu macam ni orang yang kena stres berlaku di tempat kerja. Oh, siapa di link tu? Nak ada video kah? Ada. Tutup dulu. Buat buka video. Dapat nanggar video sih? Gambar yang tutup lah Wan. Gambar yang tutup dulu dapat buka. Ataupun macam ni. Gambar tu nya dalamnya kat video kat. Saya ada video. Saya nampak. Saya dah. Mun makan link nak sepat. Ya PowerPoint ni perlu tutup dulu. Lepas saya bawa buka video. Ataupun just minimize je PowerPoint ya. Buka video lah. Abang tutup PowerPoint dulu Okey. Tutup dulu. Nampak? Nampak kah? Belum ada.
Belum. PowerPoint kita masih ada ya. Masih ada pop. PowerPoint kita minimize kan dulu. Nampak? Okey. Nampak. Nampak. Nampak rewind baru. Ya, kita nanggang. Macam ni orang ngalami stres. Ya. Oh, Rabi, apa nama habis? Berta benda office. Aduh. Habis semua di simbolnya. Apalah salah laptop ya tedah. Itulah apabila emosi kita diganggu, nyasik dah mikir lagi harta benda macam ni. Atau berlaku di McDonald lah. Atuk bagi lucu tu. Tengahnya mula liputan digacur orang belakang. Macam tu lah stres berlaku apabila kita si dapat mengawal emosi ialah. Okey? Okey. Hello. Hello. Okey, kita sambung balik Okey. Okey. Kesan negatif stres kepada individu. Tok boleh berlaku dalam siapa-siapa lah. Sistem kardiovaskular tu melibatkan jantung kita lah. Kita rasa jantung kita rasa berdedup-dedup je. Sentiasa rasa kuat kerana bila kita stres. Kedua dari segi pernafasan lah. Dari segi pernafasan, nafas kita normal tidak biasa kita nafas sentiasa cepat pernafasan kita ya. Yang ketiga adalah mental, masalah mental. Benda gangguan kita boleh menyebabkan kita rasa tidak siuman rasa. Sedangkan benda yang dapat dikawal oleh kita kerana kita tidak mampu mengawalnya. Okey. Dari segi pemakanan pula, pencernaan adalah makanan kita mungkin rasa selera makan menaik ataupun turun. Dan sistem otot sendi kita juga rasa sakit lah. Apabila kita perasan apabila kita balik kerja, kita pun otot semua kepak, letih rasa. Rasa si bermaya, mana kita dah mengalami stres kita di pejabat ya, diimbak ke rumah ya, kita rasa sakit badan kita. Mana perlu perubahan yang dilakukan terhadap sistem, kita pun otot lah, sendi-sendi ya, mana kita kena berurut lah. Yang keenam, Slide-nya si keluar. nampak ni?
Sudah, Klik sudah. lagi. Slide. Nampak? Nampak, nampak. Share. Ha. Belum ada. Nampak? Saya dah. Saya dah. Ai. Play lagi. Okey. Okey, dah ada dah. Nampak? Dah. Okey. Okey, kita sambung lagi ya. Jadi apabila kesan negatif yang berlaku pada diri kita, nya boleh menyebabkan sistem endokrin tu pada wanita lah. Sistem endokrin tu hormon tu. Hormonnya mungkin yang pun apa untuknya headnya datang terlalu cepat ataupun lambat. Ia salah satu punca daripada stres yang berlaku dalam gigitnya lah apabila si dapat mengawalkan emosinya lah. Dan yang terakhir ialah yang ke-6, ke-7, sistem imunisasi badan kita. Kita rasa salah satu sakit, pening kepala, and then rasa demam, sesema, ya punca stres yang menyebabkannya lah. Dan yang terakhir ialah sistem perbiakan. Mungkin pembenihan menjadilah apabila kita malah hubungan seks dengan isteri atau suami lah. Jadi benda yang boleh berlaku dalam diri kita lah. Jadi bila kita menghadapi benda macam tu, kita nak perlu berjumpa dengan seseorang lah, ataupun berjumpa dengan doktor. Karena benda tu boleh menjadi penyakit yang kronik apabila kita serius ataupun kita sedang mikir benda ya sebagai benda biasa aja. Pada mulanya memang kita anggap biasalah, bab makan ubat okeylah ya. Tapi kita si tahu kesannya sama ada boleh panjang ataupun pendek. Jadi bila kita mengalami benda macam tu, salah satu sistem tu kita hendaklah berjumpa dengan seseorang ataupun berjumpa dengan doktor agar kita dapat mampu mengurangkan keadaan stres dalam hidup kita. Okey, jadi cara untuk menangani stresnya ada 4 step. Yang pertama ialah kemahiran relaksasi. Di mana kaedah pertama pernafasan. Kena kita pandai main nafas, exercise. Tarik nafas, tahan sekejap, hembus. Tarik nafas, tahan sekejap, hembus. Dia salah satu cara teknik pernafasan supaya kita bila rasa-rasa emosi dan naik, kita kawalkan emosi kita dengan menaik nafas ataupun menghembus nafas perlahan-lahan. Yang kedua ialah kaedah urutan otot. Mana kita pergi berurutlah. Waktu COVID tu siapatlah kita pergi berurut dulu di luar ya. Sebab apa? Sebab si dibenarkan keluar. Jadi kita minta bini lah, anak kah, urut badan kita rasa selesa ke si. Okey? Yang ketiga ialah relaksasi minda. Maksudnya ialah kita kena dengar muzik yang kata orang sentimental pun muzik, instrumental pun muzik. Kita relax sikit tepat dalam bilik kah, depan TV dengar muzik yang melembutkan. Dia salah satu cara kita nak merelaksasikan diri kita secara minda itu supaya si kita rasa tertekan. Okey? Dan relaksasi terakhir lah otot, mana kita buat senaman ringan. Di rumah tu kita boleh mula senaman ya. Kita boleh mula apa-apa jenis senaman yang ringan lah. Kita main luruskan tangan, renggangkan, goyangkan badan. Kita boleh berjalan dalam bilik, keluar boleh. Karena memang kawasan agak limit, tapi kita kena lakukan supaya otot kita sentiasa rasa longgar dan salah satu caranya yang menyebabkan kita boleh kurang rasa stres dalam diri kita. Okey? Dan yang kedua ialah kemahiran sampingan, iaitu kemahiran kognitif dan pengurusan masa, termasuk gaya hidup yang sihat. Maksudnya ialah apabila kita berfikiran negatif, mana kita kena buangkanlah benci, ego, marah dengan orang kita buangkan. Ambil benda yang positif, kita rancang, kita sabar, kita yakin, kita penyayang, kita berani melakukannya. Bermakna kita dapat mengawalkan pemikiran kognitif kita dan ia merupakan salah satu untuk mengelakkan kita daripada stres berlanjutan. Yang kedua ialah pengurusan masa. Mana kita kena memahamilah apabila diminta untuk meeting pukul 9, jangan kita datang pukul 9.30. Masuk dalam memang dibom oleh pengarah. Hal kau wahai gila. Datang pukul 10. Bagus pulang kata pengarah. Yang menyebabkan kita stres, pengarah pun stres. Sebab apa? Kita menghormati masa orang. Kerana kita kena menghormati masa orang. Sebab ia salah satu caranya bila orang malah janji masa kita tepat, mana orang akan happy, kita pun happy. Salah satu cara menangani stres kita. Yang ketiga ialah gaya hidup yang sihat. Karena kita kena makan benda yang sihat lah. Jangan hari-hari kita makan pizza. Ya boleh menyebabkan sakit jantung, kolesterol tinggi. Jangan tak hari-hari makan kek ada bercheese dalamnya. Ya boleh menyebabkan kita rasa benda yang menyebabkan penyakit.
Jadi gaya hidup kita sihat lagi. Jadi kenalah fokus makan buah apple ke, makan buah limau. Kita potong alih bansi-bansikan lah. Makan benda yang sehat juga. Kadang-kadang buat makan benda bergoreng. Jadi kita selang-seling. Baru kita sentiasa hidup sehat. Termasuk jangan lupa kita bersenam. At least 30% daripada kehidupan kita bersenam. Balik tu rumah dalam seminggu lah. 2 atau 3 kali kita bersenam dah cukup. Alhamdulillah dapat mengeluarkan peluh kita. Mana yang buangkan kita pun segala kalau ada lemak-lemak dalam badan dapat dibuang. Ya, salah satu cara kita mengalami stres, mana kita rasa pening, kita rasa sehat. Jadi kita turun kerja pun bersemangat. Okey? Seterusnya ialah macam ni kita mengenali stres ya, kemahiran berhubung. Mana apabila kita mengalami masalah, jangan sekali kita pendam. Ia bahaya. Sebab kita kena luah pada seseorang yang kita percaya. Kita kisah, kita nak jumpa pengarah kah? Kita nak jumpa pegawai kanan kah? Even kita nak jumpa orang bawahan kita kah? Walaupun yang rendah dari kita, kemungkinannya mahir dalam perbincangan. Kita sih tahu. Kita trust dengan seseorang, kita share terus. Mungkin kita rasa si mau kongsi dengan rakan sekerja, kita share dengan bini kita kah? Kita pun abang kakak boleh. Si jadi masalah. Jadi ialah salah satu cara kita nak melepaskan perasaan kita bila kita ada mengalami masalah sesuatu. Jangan sekali kita pendam. Makin kita pendam, makin kuat perasaan emosi kita akan jadi negatif. Bila kita benci dengan orangnya, makin benci kita orangnya. Ayah menyebabkan kita stres, setiap kali jumpanya di pejabat, terus nyumpah orangnya, ngano orangnya. Mana perasaan kita timnya is bercampur dengan emosi benci ya, menyebabkan karena kita luahkan kepada seseorang. Macam ni kita nak mengenalinya. Dan yang seterusnya adalah bersikap tegas. Jangan sekali kita rasa au aja. Bila tugas diberi, okey bos sampai terima. Tapi kita sih tahu tugasnya bersesuaian sih dengan kita. Mampu sih kita mengolah tugasnya. Mun rasa si mampu, padah dengan bos, boleh saya melakukan bos, tapi beri tempoh masa saya mengolah. Sebab kerja tu berat, saya sih mampu malah seorang. Mungkin kita boleh malah macamnya. Jangan kita terima okey bos, tapi sampai sebulan si di pola-pola. Jadi bos pun marah, kita pun stres. Pun susah juga ya. Jadi ya salah satu cara benar kita kena tegas lah. Tegas dengan diri kita, bukan orang lain, dengan diri kita. Yakin kita dapat pola. Yakin siapa mola, kena padah dengan kita pun penyelia bahawa benda tu kena share ataupun kami si mampu mola benda ya. Okey? Dan cara yang seterusnya adalah berbalik pada agama kita lah. Agama mana kita tu sebenarnya apa-apa yang berlaku dalam hidup kita kena balik dengan agama kita lah. Kita kena berdoa, sembahyang bagi orang Islam, bagi orang Kristian, Buddha, ada caranya tersendiri untuk berdoa untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Mana kita sebagai orang Islam, ada certain kita sebagai yang Islam, cara Islam kita pakai. Macam ni kita berbalik pada yang kita hakikatnya kita tu menyembah kepada siapa. Jangan kita lupa kepada Tuhan kita lah. Kita sentiasa beringat kepada Tuhan bahawa kita dijadikannya, kita juga dimatikannya. Mana cara ya supaya kita dapat berinteraksi secara spiritual dengannya. Dan spiritual boleh juga dilakukan apabila seorang yang stres, nya boleh berjumpa dengan macam orang Islam, nya boleh berjumpa dengan ustaz, mulah ruqyah atau orang Islam supaya dapat membuangkan mungkin ada gangguan-gangguan syaitan atau iblis yang mengganggu dalam pemikiran yang menyebabkannya rasa stres, diganggu dengan gangguan-gangguan luaran yang menyebabkannya makin lebih kronik. Bagi orang yang bukan Islam, yang mungkin ada cara tersendiri berhubung dengannya pun padri ataupun yang pun ahli agamanya lah. Ini adalah penting kerana walaupun kita tu di dunia sibuk dengan keduniaan tapi jangan lupa pada agama kita juga lah. Ya, salah satu cara kita menangani stres. Okay? Jadi yang keempat adalah minta bantuan lah. Perkhidmatan kaunseling seperti saya ataupun mana-mana pegawai kaunselor yang berada di Kuching boleh dijumpalah. Yang kedua, sekiranya seorang yang kronik, kita kena jumpa dengan pegawai sekretari lah. Iaitu yang berada di Hospital Sentosa Batu Tujuh di Kuching ataupun kita berjumpa di saringan di klinik kesihatan yang berdekatan, memastikan tahap mana kita pun masalah stres yang kita alami. Jika tahap kronik, mana ada cara perubatan yang tertentu untuk membantu seseorang dipulihkan dalam tempoh 6 bulan ke setahun. Ya, cara
salah satu cara kita lah bila kita berhadapan dengan stres. Yang penting kita kena berjumpa dengan orangnya, sama ada kaunselor ataupun orang yang boleh dipercayai oleh kita. Okey? Dan sekiranya kita mampu mengatasi ataupun melawan stres ya, itu akan terjadi dengan kita lah. Kita akan bekerja dengan lebih baik, lebih kreatif, dapat menyelesaikan masalah, dapat mengambil peluang, lebih bertenaga, lebih seronok bekerja, lebih cepat nak belajar, membuat keputusan yang tepat, si terlalu khawatir, si takut malah silap. Ya, salah satu daripada kita menangani stres yang kita alami. Okey? Jadi semasa PKP tu banyak perkara yang kita alami di mana menyebabkan seseorang yang rasa stres. Jadi apa perlu kita pola waktu COVID tu? Ada dua cara yang boleh saya kongsi. Pertama ialah apabila kita sebagai penjawat awam menghadapi burnout. Burnout adalah satu stres yang menyebabkan kita terkawal lagi bila menghadapi tugas-tugas yang tertentu. Jadi langkahnya ada 8 saya boleh kongsi bersama. Di mana pertama kita kena rehat seketika. Walaupun banyak ni tugas kita, jangan sekali kita lupa untuk rehat. Ambil rehat sekejap, sama ada kita nak tidur kah, kita duduk dengan muzik kah, ya terpulang pada seseorangnya. Tapi kena rehat. Kedua, makan makanan yang berkhasiat. Iaitu jangan makan benda yang menyebabkan anda asa nak atau orang sakit olehnya. Benda berminyak, kolesterol tinggi, ya bahaya. Yang ketiga, berikan kata positif kepada diri sendiri. Maksudnya, kena kita berkata dalam diri kita, aku dapat mengolah. Aku dapat mengolah, aku dapat mengolah. Mana kita dah ambil positif dalam diri pun, mana insyaAllah apa yang kita lakukan memang dapat diolah dengan baik dan cemerlang. Yang keempat adalah lakukan teknik relaksasi. Itu yang dimaksudkan saya tadi sebelum slide tadi ialah kita mengolah pernafasan yang teratur, buat yoga kah. Apa-apa yang benda yang kita rasa nak mengolah, senaman. Mungkin kita rasa suka nak mula senaman, tak boleh link dalam online, tengok langkah-langkah senaman ringan. Ya ada, mudah. Ini tu semua senang. Masuk ke internet, kita dapat nangga teknik untuk relaksasi mana kita nak bersenaman. Sama nak yoga kah, apa-apa nak pola saja. Okey? Dan yang kelima ialah emosi kita sentiasa positif lah. Apa-apa pun berlaku, anggap dia sebagai saya dah apa-apa. Bila berlaku je bisin di luar, oh Datuk tu. Jadi kita rasa benda yang positif bagi kita. Jangan anggap bila bisin orang nebas rumput di luar rumah, kita dah bisin gangguan di rumah kita. Sedangkan dia pun nak membersihkan kawasan rumahnya. Jadi anggapkan benda yang sebagai positif apabila berlaku gangguan di luar. Dan yang keenam adalah sentiasa kita rasa puas hati dengan tugasan kita. Maksudnya bila kita bekerja, kita rasa puas dengan apa yang dipolah kita. Jangan sekali kita rasa si puas hati. Sebab apa? Bila kita si puas hati, kita si akan dapat mengolah tugasnya dengan sempurna. Sebab apa? Kita sedang rasa keyakinan diri. Bila mengolah, aku malah mistake. Bila kita mengolah surat oleh bos, mengolah amend surat kita, jangan anggap bila bos kita amend surat kita ya, kita rasa lebih tertekan. Mana kita mengolah silap. Bukan. Bos sebenarnya nak mengubah ayat yang betul supaya lebih kacak surat yang ada di sainnya. Sebabnya yang akan sain. Jadi bukan kita. Jadi benda ya kita kena fikir juga. Puas hati dengan tugasan yang diberi. Okey. Yang ketujuh ialah sama ada tadi kena bercakap dengan seseorang. Kena bercakap dengan seseorang yang boleh kita percaya supaya kita dapat meluahkan perasaan kita ya. Yang ke-8, mintalah bantuan kaunselor seperti saya ataupun kaunselor yang ada di luar yang boleh membantu kita dalam menghadapi burnout itulah. Okey. Okey. Yang cara lain adalah kita boleh berinteraksi dengan keluarga, boleh kurangkan yang paling bahaya sekali, jangan sekali kita nak main internet selalu gila. Boleh internet tapi jangan main Facebook terlalu gila kerana Facebook dia boleh mengganggu kita daripada berita-berita yang tak sahih yang boleh kita percaya. Mungkin berita yang disampaikan ya betul tapi kita percaya sebab kita dah melalui internet bukan melalui media sosial yang betul. Seperti contoh apa berlaku COVID, berita COVID ya, kita kena pergilah Astro Awani kah, kita kena pergi Jabatan Kesihatan. Jangan kita melalui FB yang menyediakan laporan yang mungkin sahih bagi kita. Okey? Yang seterusnya kita kena relax dengan muzik, senaman. Yang penting kita dapat melakukan dengan tenang supaya kita siap rasa stres. Kita boleh melukis, kita boleh cari hobi baru, malah kita boleh bantu keluarga kita.
untuk melakukan sesuatu yang adanya rasa siapa maulah, kita boleh bantu. Okey? Dan cara untuk mengatasi emosi apabila kita rasa negatif adalah kena pasti punca ini benda yang berlaku dulu. Apabila benda yang berlaku dengan hidup kita, kena fikir dulu, kenanya berlaku. Seterusnya, apa tindakan yang kita nak polah? Sama ada kita nak layan dengan isu emosi atau kalau boleh, jangan dilayanlah. Jangan bebankan diri dan kongsi kebimbangan kita ya. Minta bantuan. Yang penting minta bantuan. Ialah paling pentinglah. Jangan kita pendam dalam perasaan kita ada masalah. Kena share dengan kawan kita ataupun dengan siapa-siapa yang kita boleh percaya. Okey? Jadi apabila seseorang itu sudah merasa dirinya positifkan dirinya, mana apa yang perlu diamal oleh kita adalah jangan kritik kita diri sendiri ya. Jangan sekali kita kritik diri kita. Keduanya, terima seadanya siapa kita ya. Kita tahu kita tu level berapa, terima aja diri kita menerima arahan dan memberi arahan. Jangan selalu salahkan orang lain apabila berlaku perkara yang menyebabkan anda stres. Kita kena fikirkan apa benda salah, jangan salahkan orang lain. Mungkin benda yang disebabkan oleh kesalahan kita. Yang keempat, kita kena terima tanggungjawab dengan hati terbuka lah. Apabila tugas diberi, terima dengan rasa terbuka. Dan lihat ya sebagai peluang untuk krisis yang dialami oleh kita. Kita ambil peluang. Jangan sekali kita menolak tugas yang diberi dengan alasan yang munasabah. Yang ketujuh, kena aktif. Yang ke-8, fikir, bantu diri sendiri. Dan yang paling penting adalah menghargai dan menyayangi sama ada bos kita kah, rakan kita kah, keluarga kita kah, siapa-siapa kah, asal kita rasa dapat menerimanya secara terbuka. Okey? Asal kami ya ajaklah dapat di-share kami dengan kita orang. Apa-apa soalan? Okey, terima kasih Encik Wan Fauzi yang telah pun memberi kita satu pembentangan yang sangat-sangat berfaedah pada pagi ini. Dengar? Dengar? Boleh dengar? Boleh. Boleh ya? Yang telah pun memberi kita satu pembentangan tentang stres. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita MCO ni ya. So saya ingat adalah sangat berfaedah lah, manfaat